Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan, termasuklah nikmat Islam, nikmat iman, kemudian diberikan nikmat kesihatan, serta pada pagi ini diberikan nikmat iaitu kembali kita dihidupkan selepas kita dimati sementara, iaitu kita tidur. Alhamdulillah. Dan pagi ini nikmat kita dapat bersama-sama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Untuk hari ini, hari Rabu, 29 September 2021, bertemankan saya bersama dengan saya Da'i Hadari. InsyaAllah saya akan temankan anda sehinggalah ke penghujungnya nanti. Dan Alhamdulillah, pada pagi yang indah ini, sambil-sambil anda nak ke tempat kerja tu, mungkin ada yang bersiap, siap-siapkan anak tu kan, kejap lagi ada kelas PDPR katanya secara atas talian kan. Tak apa, sambil-sambil tu kita akan dapat manfaat perkongsian ilmu kita pada pagi ini berkaitan dengan fiqh, yang mana kita akan fokuskan kepada fiqh tanazul. Apa pula tanazul ni? Tak apa, kejap lagi pencerahannya. Yang mana pencerahannya kita akan bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. Sihat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. InsyaAllah. Paling penting Ustaz, ramai yang tertanya-tanya ni apakah tanazul ini. Kan Ustaz, kalau kita selalu sebut tentang takaful dan lain-lain itu kita fahamlah. Kalau tanazul ni apa pula? Tapi tak apa, perinciannya kejap lagi Ustaz ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Baiklah. Kepada anda semua, nak tanyakan soalan, tidak ada masalah. Kami sangat alu-alukan. Caranya macam mana Da'i Hadari? Senang sahaja. Anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Tanyalah Ustaz TV3, di mana di sana ada juga siaran langsung yang kami bawakan untuk anda, dan anda boleh kongsikan juga sebagai manfaat untuk orang lain, sebagai saham akhirat kita juga. Dan juga anda boleh hubungi kami di talian 1800 881677. Cumanya mesti kena berkaitan dengan topik lah. Jangan tiba-tiba tanya topik lain pula. Kan? Alhamdulillah, selesai saya maklumkan bagaimana platform untuk anda tanyakan soalan. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, hari ini kita bincangkan tentang fiqh tanazul. Sempat saya carikan, saya dapatkan maksud tanazul ini merujuk kepada pengguguran hak seseorang ke atas sesuatu perkara kepada pihak lain. Perincian selanjutnya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan Da'i Hadari selaku pengemudi ataupun penggerak rancangan kita pada pagi ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kemudian tidak dilupakan kepada sidang penerbit, kemudian rakan-rakan penerbit, kemudian juga yang paling penting juga iaitulah sidang penonton. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita berbincang tentang satu tajuk yang kita mungkin jarang-jarang diketengahkan ataupun jarang-jarang didengar. Tapi boleh katakan kita guna tiap-tiap hari juga. Tiap-tiap hari mungkin kita guna ataupun ada di sekeliling kita, Ustaz? Ada di sekeliling kita dan berlaku di sekeliling kita tentang isu yang berkait dengan at-tanazul. Baik, sebelum kita pergi panjang tentang tanazul ni, kita kena tahu apa yang nak ditanazulkan. Apa yang tadi macam Da'i sebutkan yang nak diberikan hak itu apa dia. So pertama kita nak bincang adalah hak itu apa. Kata Imam Ibn Nujim dalam kitab beliau Bahrul Ra'iq menyatakan bahawa hak ini adalah satu kepemilikan yang mana dalam apa-apa keadaan. Contohnya kalau kita katakan Da'i ada tab. So tab tu pemilikan harta. Mungkin juga hak ini pemilikan mahar sebagai contoh. Mungkin hak ini juga pemilikan berkaitan dengan hutang ataupun yang berkait dengannya. Jadi dia konsepnya lebih luas lah. Jadi itu hak. Dan secara umumnya kata para ulama, antara Syekh Dr. Fathuddin Duraini dalam kitab beliau yang sangat hebat, bila berbincang tentang hak ni, maksudnya ialah apa-apa yang diperolehi daripada sudut syarak untuk mendapatkan sesuatu keinginan ataupun sesuatu keperluan. Kan contoh hak apa? Hak memiliki rumah, hak memiliki kenderaan, itu semua hak-hak kita. Kan, ataupun aku yang berhak contohnya kan. Jadi itu dia punya konsep asasnya. Okey. So bila pergi hak, dia akan pergi kepada hak ni kita nak bagi kat siapa?
Rumah ni kita nak bagi kat siapa? Tag ni nak bagi siapa? Penyerahannya tu. Jadi bila sebut nak bagi dekat siapa tu, yang tu yang dipanggil tanazul. Jadi nak hak itu, hak rumah, hak kereta, hak harta, hak mahar, hak kisas contohnya, ataupun selainnya, maka semua itu kita nak bagi kepada siapa, nak serah kepada siapa, jadi milik siapa. Maka sebab itu ta'rifnya disebut oleh Syekh Dr. Muhammad Yaqub Ad-Dihlawi dalam kitab beliau juga Huquq Imra'ah dan juga kitab-kitab yang lain, menyatakan maksudnya adalah pengguguran, penyerahan, pemilikan kepada seseorang, iaitulah yang diharuskan daripada sudut syarak, sama ada berbentuk harta ataupun selainnya, sama ada sebahagian atau seluruhnya. Boleh jadi sebahagian juga. Contoh kita ada RM5. Jadi RM5 ni bagilah dekat kawan. Contohnya apa? RM2.5. So separuh. Boleh jadi bagi terus RM5 kan. Itu contoh ringkas lah. Jadi kita kata syarat pertama mesti daripada sudut syarak, yang kedua mestilah dia berbentuk harta ataupun bukan, dan yang ketiga sama ada sebahagian ataupun separuh daripada apa yang nak diserahkan itu. Okey, itu dia punya konsep asas, dan kita tengok sikit apakah dalilnya. So dalilnya daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Maidah ayat yang kedua. Allah menyatakan, ayat ni biasa kita baca, rupanya menjadi dalil dan hujah juga kepada apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitulah apa dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ringkasnya ila akhir ayat, iaitulah hendaklah kamu berbantu-bantu dalam perkara yang mendatangkan kebaikan dan juga takwa. Kata para ulama, antara yang disebut dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Ini satu kitab yang sangat hebat, 55 jilid panjang. Okey. Jadi kitab ini mereka menyimpulkan bahawa maksudnya dalam hak tanazul, di situ ada kebaikan, di situ ada takwa, di situ ada hubungan antara seseorang saudara muslim dengan muslim yang lain, yang mana dia adalah satu konsep yang sangat disukai di dalam Islam, mengikut syarak. Dan kemudian dalam hadis Nabi SAW, ini konsep lain pula. Tadi nampak macam harta, iaitulah hadis berkait dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi SAW, kata Sayyidatina Aisyah, kerana Nabi SAW idza arada safara, Nabi SAW bila mana nak pergi bermusafir, aqra'a baina nisa'ihi, Nabi akan buat undian, nak pergi sebab tak boleh bawa semua. Jadi Nabi akan buat undian, siapa yang mana betul tepat undian tu, dia akan pergilah ikut Nabi SAW ketika mana bermusafir. Dan kemudian bawah hadis tu menceritakan, kata Nabi SAW, kata Sayyidatina Aisyah, Saudah binti Zam'ah ketika mana berkahwin dengan Nabi SAW, dan kemudian Sayyidatina Aisyah berkahwin dengan Nabi SAW, dan kata Saudah binti Zam'ah, beliau telah pun memberikan hak. Patutnya setiap isteri Nabi SAW akan dapat sehari semalam. Tu maksudnya Nabi akan pergi rumah mereka dan sebagainya. Tetapi Saudah binti Zam'ah, dia telah menurunkan hak dia bagi kepada Sayyidatina Aisyah. So maksudnya tak apalah, lebih-lebih kuranglah. Itu juga mendapat persetujuan dan redha daripada Nabi SAW. Maksudnya dalam hak penggiliran, pembahagian tu pun kita nampak di situ ada tanazul, menurunkan hak sepatutnya dia dapat dan diserahkan kepada orang lain. Jadi itu kita kata secara ringkas, hak kepemilikan yang mana kita serahkan kepada orang lain berdasarkan syarat-syaratnya, iaitulah apa? Pertama, patuh daripada sudut syarak, kan? Kemudian juga redha dan seterusnya. Dan hak itu mesti 100% milik kita. Kalau milik mak kita, kita tak boleh lah, kan? Ni saya nak bagi, ni mak saya punya, kan? Jadi maksudnya dia boleh jadi daripada sudut harta, sudut kepemilikan, sudut hak tanggungjawab. Contohnya macam nafkah, nafkah patut suami bagi. Tapi isteri ni dia kata, tak apalah, saya ni pun dah duit dah banyak dah, contohnya kan. Harta pun dah ada, alhamdulillah. Jadi kahwin ni betul-betul nak ikut sunnah je. Kan, kalau suami tu kalau katalah contohnya yang tak ada pendapatan tetap pun tak ada isu. Yang penting berkahwin, jaga elok, didik saya elok, agama ke apa, dan kemudian nafkah tak apa, saya yang tanggung. Itu juga termasuk tanazul. Jadi sangat luas, wallahu alam. Jadi saya nak bantu para penonton di rumah untuk bertanyakan soalan. Tanazul ini maksudnya ialah bagaimana peralihan satu hak kepada pemilikannya kepada orang yang lain ataupun pihak yang lain. Jadi banyak perkara Ustaz ya, termasuklah dalam wasiat, dalam bab menyerahkan apa nama tu sebagai wakaf dan lain-lainnya. Jadi kalau nak tanyakan soalan, boleh berkaitan dengan itu, dan tak semestinya berkaitan dengan kewangan saja, tuan-tuan dan puan. Pelbagai perkara, termasuklah dalam bab haji pun ada tanazul. Jadi insya-Allah sekadar membantu untuk anda tanyakan soalan. Cumanya Ustaz, Ruby Abu Bakar di Facebook kita ni dah tanyakan soalan. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam.
apakah ciri-ciri tanazul? Mengikut syarak lah. Jadi mungkin Ustaz boleh bantu. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Puan Ruby yang bertanya. Kalau kita melihat daripada sudut syarat-syarat dan garis panduan yang diletakkan oleh syarak ataupun ciri-cirinya, antara yang pertama sekali, dia mestilah hak tu kepemilikannya 100%. 100%. Maksudnya bukan 90%, bukan 80%. Bukan rakan kongsi. Bukan rakan kongsi kan. Jadi dia rakan kongsi tapi dia nak bagi semua yang dia ada tu pada kawan dia. Tak boleh. Jadi dia ada dia punya keterbatasan dekat situ. Itu ciri yang pertama, pemilikannya 100%. Yang kedua, dia mestilah benar ataupun boleh ataupun harus daripada sudut syarak. Contohnya macam ni. Ada satu orang dia share kan, ni saya ni orang Islam, jadi saya seganlah nak masuk dekat tempat beli nombor contohnya kan. Jadi dia pun share lah dengan kawan dia seorang lagi pakai helmet. Kita bukan tak tahu kan, orang kat luar sana kadang-kadang macam-macam taktik. Jadi dia pun pakai helmet, dia kata nanti kita share tau. Kalau kita menang, belilah RM10 ke kan. Kalau kita menang nanti kita turunkan hak itu, maksudnya apa? Saya ambil 80% je ataupun saya ambil 40%, awak ambil lah sebab awak beli, contoh. Itu tak boleh sebab judi, haram. Kan nampak ya, daripada sudut itu dia diharamkan oleh syarak, maka tak dibenarkan. Ataupun dalam konsep yang lain, orang tak redha. Sebab syarat yang kedua selepas mana syarat yang ketiga selepas mana patuh syariah, yang ketiga adalah redha dan juga dia adalah dengan izin. Redha dengan izin, maksudnya hak yang kita nak bagikan ini dia ada keredaan daripada orang tu. Contoh, bab dalam isu harta pusaka. So harta pusaka kita nak bagi sama rata, contohlah. Jadi nak bagi sama rata di sini, dia merujuk kepada apa sebenarnya? Adakah merujuk kepada keredaan ataupun merujuk kepada keterpaksaan kan, keterpaksaan, ataupun sebenarnya daripada sudut apa? Jadi kalaulah itu tak jelas dan akhirnya akan memberi kepada tak redha dan sebagainya, maka tak berlaku hak tanazul. Kan ini perkara yang sangat panjang dibincangkan oleh para ulama, tapi secara ringkas kita kata ada ciri-cirinya, ada syaratnya, yang mana kalau kita tak ikut, maka walaupun benda tu berlaku, tapi secara syarak tanazul ataupun penurunan hak pemilikan itu dia tak berlaku daripada sudut hukum. Jadi bimbang takut nanti jadi perkara yang kita nak buat benda baik, tapi sebenarnya jatuh pula pada perkara yang syarak tak benarkan. Wallahualam. Terdetik untuk saya tanyakan ini juga, mungkin mewakili para penonton, tapi jawapannya kejap lagi Ustaz ya. Dalam tanazul ini, apabila menyerahkan satu-satu hak, pasti akan ada akad dan pasti akan ada kontrak. Jadi adakah ia wajar kontrak dalam tanazul ini? Betul. Boleh Ustaz ya? Jadi kalau anda nak tahu jawapannya, sekejap saja lagi tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali selepas ini. Kembali bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi yang indah ini, pagi Rabu ini, bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Kita sembang-sembang dapatkan manfaat berkaitan dengan topik fiqh kita pada hari ini, iaitu fiqh tanazul. Kepada para penonton yang mungkin rasakan, oh lama beratnya topik ni, sebenarnya tidak tuan-tuan puan-puan. Tanazul ini satu perkara yang sebenarnya berada di sekitar kita, di sekeliling kita. Termasuklah tadi sempat kami sembang, adakah peralihan jawatan sebagai contoh, sebagai ketua kumpulan nak menyerahkan jawatan apa sama juga, ataupun setiausaha malaslah banyak benar nak buat kertas kerja ni katanya kan, awaklah jadi, itu pun tanazul juga Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, seronoknya saya dapat info bersama dengan Ustaz pada pagi ini, pencerahan yang sebenarnya tanazul itu berlaku di sekeliling kita. Cumanya saya nak tanyakan soalan ini bagi pihak penonton. Apabila hak individu itu ataupun satu-satu pihak itu nak diserahkan kepada satu-satu pihak yang lain, sudah pasti perlu ada pencerahannya. Jadi kena ada akad dan juga kontraknya. Adakah ia penting Ustaz dalam tanazul? Baik.
Terima kasih pada dai. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Daripada sudut akad dan kontrak, memang Al-Imam Ibn Qudamah dan juga Imam Nawawi bila mana mereka berbincang tentang hak berkenaan dengan isqat. Isqat ni maksudnya adalah menggugurkan hak kepada hutang. Sebab tu kalau kita pergi bank, so bank tu kita bayar early settlement. Maksudnya kita bayar awal, dah habis awal patut 3 tahun lagi. So kita ada balance 3 tahun tu kita kata bayar teruslah. Jadi bank berkewajipan untuk bagi kita isqat, maksudnya ibrak. Ibrak ni adalah rebate, diskaun lah. So diskaun di sini yang kita kata nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia masih di bawah tanggungan ataupun perbincangan berkait dengan tanazul. Kan? Jadi kalau kita kata daripada sudut akadnya sangat penting, sama ada secara mulut ataupun secara bertulis. Tapi kata Imam Ibn Qudamah, bertulis pun tidak ada masalah, dan itu benda yang sangat penting. Maksudnya beginilah, saya dengan ini memberikan contohnya 5,000 kan kepada dai. Dai pun kata terimalah. Kan? Kemudian ada pula akad bertulis. Itu lebih cantik. Sebab nanti akan ada pula unsur-unsur yang lain. Contohnya wasiat. Saya wasiatkan kepada dai sekian-sekian contohnya. Jadi bila saya wasiat tu, dan wasiat dia tidak berkait dengan harta pusaka yang mana ahli waris. Bila ahli waris, maksudnya mereka akan dapat lebih kurang dalam 2/3 lah. 1/3 saya boleh wasiat lah. Kan, ataupun kurang daripada itu. Saidina Abu Bakar, Saidina Abbas, mereka wasiat ada yang 1/4, 1/5 dan sebagainya. Jadi itu termasuk dalam benda yang sangat penting. Supaya clear dan jelas. Jelas di sini maksudnya kita serah apa yang kita dapat dan siapa yang kita serahkan itu. Kan, jadi takkan berlaku pertingkahan ataupun bergaduhan dan berbangkit dan sebagainya pada waktu kemudian hari. Jadi, adakah ia penting juga dalam bab wakaf, Ustaz? Penting. Penting, kerana nanti kita bimbang takut banyak kes macam berlaku di Petaling Jaya, banyak kes-kes berkait dengan mahkamah, ada di CV, ada mahkamah syariah. Tuntutan semula bila mana seorang ayah menggugurkan hak daripada harta dia, patutnya akan dapat ke ahli waris, diwakafkan. Tapi sebab diwakafkan, diwasiatkan, dan itu sebenarnya adalah prinsip tanazul. Ini antara orang yang cerdik dan pandai untuk melabur dekat akhirat lah. Jadi itu antara benda yang memang kena hitam putih. Kalau tak, nanti akan timbul banyak perkara, permusuhan, pergaduhan di antara ahli keluarga dan yang selainnya. Itu yang kita bimbang. Kita tak naklah bermasam muka pula, betul, Ustaz. Sekarang berparang pula, risau teman. Okey, Ustaz, kita ada pemanggil di talian ketika ini, Haji Omar Abdul Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Ya, saya. Sekarang ni saya tanazulkan kepada Haji untuk tanyakan soalan kepada Ustaz. Terima kasih Dai ya. Terima kasih Dai Hadari. Jadi soalan saya begini, Ustaz. Kita dah sedia maklum, Ustaz dah jelaskan tadi ya. Dah jelas dah maksud tanazul itu. Ya, yang hak milik yang kita patut beri ataupun orang dapat, dan sepatutnya kita ni kalau dah tahu hak kita tu bukan hak kita, Ustaz, kadang-kadang ada di segelintir masyarakat kita ni, dia cerdik, Ustaz. Dia cerdik untuk putar belik benda-benda begini. So, contohnya lah pembahagian harta pusaka. Kita dah tahu dah siapa yang dapat, banyak mana dapat. Tapi kadang-kadang ada juga yang tamak. Apabila tamak, Ustaz, dia kata hak milik orang pun hak milik dia juga, dia berusaha untuk mendapatkan walaupun dia tahu itu bukan hak milik dia. Jadi soalan saya, apakah sekiranya dia dapat benda itu dan yang dia dah tahu, yang dah sah bukan hak milik dia, tapi dia dapat dengan cara kebijaksanaan dia. Jadi apakah hukum benda-benda yang begini ni, Ustaz? Sedangkan dia tahu tapi dia masih juga inginkan benda itu untuk mendapatkan hak milik orang menjadi hak milik dia yang secara dengan cara yang sah ini, ataupun cara sah undang-undang lah, bukan cara sah dalam segi Islam. Tapi di segi Islam memang tanazul ni tadi kata Ustaz memang tak boleh. Ikut syarak lah. Jadi itu yang jadi masalah. Itulah soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Haji Omar bila bertanyakan soalan memang betul mewakili para penonton di luar sana. Terima kasih Haji Omar. Ada orang yang tahu dari sudut syarak memang dari sudut agamanya tidak sah cara ini. Tetapi yalah, nak lepas hukum dunia, mungkin ada sempat juga dia putar belikkan itu dan ini. Akhirnya lepas dan sah jadi miliknya. Bagaimana status pemilikan hartanya itu dari sudut syaraknya, Ustaz?
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar. Satu persoalan yang mana banyak berlaku di luar sana, dia gunakan taktik itu kan, ada patut dia dapat tanah kebun tu sampai sikit je. Dia buat banyak kan, dia plan apa semua dapat banyak kat dia kan. Kemudian juga isu-isu yang lain. Jadi semua ini boleh kita katakan, kita tengok kepada surah An-Nisa pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 tentang pembahagian harta pusaka dan juga hak-hak yang sepatutnya. Kalau 11 dan 12 cerita tentang kalau seorang lelaki ini meninggal, seorang perempuan ini meninggal, apakah hak-hak yang dia akan dapat, 1/6 kah? Kalau dia ayah, 1/2 kah? 1/4 kah? Kalau ada anak, kalau tak ada anak, kemudian 1/4 ataupun 1/8 dan sebagainya. Itu pada ayat 11 dan 12 daripada surah An-Nisa. Adapun 13 dan 14 ni jawapan kepada persoalan pada Tuan Haji Omar tadi. Ayat 13 cerita siapa yang ikut hududullah, wa tilka hududullah. Ini adalah hudud, maksudnya batasan Allah. Pembahagian harta pusaka, faraid apa semua ni, ia adalah batasan yang Allah telah tentukan. Maka siapa yang ikut, Allah janji dengan syurga. Allah janji dengan syurga. Kemudian ayat 14 Allah bagi tahu nanti orang, kalau ikut dapat syurga, kalau tak ikut tak apalah kan, boleh je ambil je hak apa semua kan. Maka Allah jawab pada ayat 14, ini juga adalah hudud Allah. Siapa yang mana dia tak ikut pembahagian ataupun apa sepatutnya hak dia dapat, tapi dia nak lebih dengan sebab-sebab tertentu, dengan kesombongan, dengan faktor nak lebih dan sebagainya, maka Allah menjanjikan dia juga dengan azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berkait dengan harta ni tuan-tuan, dia bukan isu cerita adik-beradik. Kadang-kadang cerita adik-beradik ni tak apalah, lebih-lebih kurang je kan. Adik-beradik ni saya ambil lebih sikit tak apa. Kan sebab siapa? Abang Long. Kan ni Kak Ngah apa semua ni tak apa, ambil sikit je tak apa kan. Sebab ada suami kan, saya ni bujang contohnya kan. Jadi macam-macam alasan seperti ini, maka Allah jawab dah pada surah An-Nisa ayat 14 itu, maka dia boleh membawa kepada neraka Allah, membawa kepada azab. Maksudnya tuan-tuan, cerita tentang harta ni dia bukan sekadar habisnya dekat dunia semata-mata, tapi memberi kesan dekat akhirat. Maksudnya salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita akan memberi kesan sedikit sebanyak ketika mana kita dekat akhirat nanti. Dalam hadis riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah, dalam riwayat Imam At-Tabarani, riwayat Ad-Darqutni dan sebagainya, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, yang mana hadis ini, wa man jama'a malan haram, siapa yang mana kumpul daripada harta-harta yang haram, dia ambil harta pusaka, dia curi sana sikit, dia buat itu ini, kemudian dia bersedekah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walam yakun syai'un fiha ajr wa kana isru alaihi, dia tak dapat satu pun pahala, bahkan dosa pula akan ditimpa kepadanya. Kan kadang-kadang ambil harta pusaka, tengok orang buat masjid, nak bagi sikitlah. Kan tak apa, kebetulan dapat lebih, bagi sikitlah. Yang lebih itu memberikan azab kita ke dalam neraka Allah dan menambahkan beban yang sangat besar berkaitan dengan urusan harta. Jadi hati-hati. Bagus soalan Tuan Haji Omar tadi. Hati-hati kita tentang harta ni. Dia antara benda yang boleh memasukkan kita ke dalam azab yang paling pedih. Walaupun solat kita, zakat kita dan sebagainya banyak, tapi dia beri kesan yang sangat besar. Jadi hati-hati tuan-tuan sedang penuntut rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang isu walaupun berkait dengan harta, simple, senang, mudah, tapi besar kesannya dekat akhirat. Wallahu a'lam. Baik, itu dia menjawab soalan kepada Haji Omar tadi. Baik Ustaz, sebenarnya tanazul ini bukanlah sekadar dalam bab kewangan Ustaz ya, tapi sebenarnya ia luas. Jadi mungkin para penonton terus tanyakan soalan. Kami alu-alukan soalan daripada anda. Terus tanyakan, boleh hubungi kami macam Haji Omar tadi di talian 1800881677 ataupun tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah saya akan bacakan untuk anda dan saya akan bawakan ke soalan tersebut kepada yang berbahagia Ustaz. Cumanya Ustaz, bila Ustaz bagi perincian tadi, ada kaitan dengan faraid juga Ustaz. Mungkin bab faraid ini juga ada tanazulnya. Jadi Ustaz, soalan daripada Sahziatul Siddiq di Facebook kita ni, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah faktor yang menyebabkan masing-masing setelah pembahagian harta dibahagikan sama rata berhak untuk tanazul haknya dengan pembahagian harta setelah difaraidkan? Apakah menjadi kebebasan seorang itu untuk mengurangkan haknya setelah hartanya itu difaraidkan? Maksudnya dia dapat banyak ni, tapi katanya tak apalah, bagilah lebih dekat orang ni. Boleh ke Ustaz? Okey. Terima kasih kepada Puan Sahziatul Siddiq. Satu persoalan kesenambungan tadi. Tadi kita cerita tentang ambil hak. Yang ni nak bagi hak. Nak bagi hak kan. Jadi secara umumnya kita kata Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam hadis secara detail dan juga dalam ayat Quran kita sebut tadi, surah An-Nisa pada ayat 11, 12, 13, 14 mencerita tentang pembahagian dan juga kaedah faraid. Tetapi daripada sudut pembahagian itu ada orang yang mungkin bermurah hati.
dia nak bagi kepada sekian-sekian, nak bagi kepada sekian-sekian dan sebagainya. Dia perbahasan ini disebut oleh Imam Ibn Qudamah dan juga Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Imam Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni bila berbincang tentang nak bagi hak masing-masing ni. Bila dah bagi hak itu, pertama sekali ada dua keadaan. Pertama, hak yang mana dalam keadaan dia itu sihat. Maksudnya sihat, pemikiran waras dan sebagainya. Yang tu kalau dia nak bagi tanazul, nak hak dia selepas pembagian faraid. Maksudnya masing-masing semua dah dibahagi, itu syarat dia. Dia tak boleh redha dulu. Ramai orang silap, redha tak apa, bagi je lah lebih-lebih kurang kan. Tak, dia mesti tahu dulu hak dia. Tengok-tengok hak dia lebih banyak. Macam tak redha lah pula. Itu satu benda. Maksudnya kena faham dulu, kena tahu berapa pembahagian faraid, kemudian barulah berlaku tanazul tadi. Okey, so tanazul ada dua, kita sebut tadi. Satu, orang yang sihat, yang waras, maksudnya dia boleh bagi semua harta dia. Katalah contoh dia dapat 80,000. Sikit sangat 80,000 ni, bagilah kat siapa-siapa contohnya kan. Banyak duit ni kan. Kan. Dia pun bagi. So bagilah dekat adik dia ke, bagi ke kat siapa, bagilah, tak apa, ambil lah. Beragilah sesama kamu. Itu sama rata pun tak ada masalah dah, sebab saya dah tanazul dah. Kan. Okey, itu satu. Yang kedua, kata Imam Ibn Qudamah dan juga Imam Nawawi, kalau orang tu tak sihat, maksudnya dia ni pun mungkin nyanyuk sikit ke, dia dapat bahagian dah lepas pembahagian daripada arwah ayah dia ataupun arwah mak dia. Dia dapat bahagian. Tapi dia sakit. Yang tu kata Imam Ibn Qudamah ialah tak boleh lebih 1/3. Daripada yang dia nak tanazul. Katalah contohnya dia ada 100,000, jadi tak boleh lebih daripada 30,000 lah lebih kurang. 1/3. Jadi di situ perbahasan yang disebut oleh Imam Ibn Qudamah. Dan kata Imam Nawawi membawa satu hadis daripada Nabi SAW yang mana menyatakan khairus sadaqatin ma kana 'an dhahri ghina aw ghani atau kama qal. Maksudnya sebaik-baik sedekah, maksud tanazul yang kamu nak buat tadi tu, dia memenuhi hak kamu sendiri dulu. So kamu dah cukup hak apa semua ni, jangan kata tak apa dah sedekahlah, saya ikut Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar serah semua harta dia kan. Jangan buat macam tu kan. Kita pun nak makan, nak hidup, ada hak nafkah pula kepada anak-anak. Maka yang tu dahulukan. Dan kemudian kalau nak tanazul tu mungkin sebahagian ataupun suku saja daripada harta dia, bukan semua. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, satu soalan daripada saya. Dalam bab tanazul ini, sebagai contoh dalam bab harta, mungkin tanazul dalam bab pemilikan-pemilikan lain, adakah perlu untuk pembahagian itu, pemberian itu, bahkan dalam bab nak menulis dan mencetak dan lain-lain sebagai pembuktian, perlu dirujuk kepada pihak yang tengah ataupun pihak ketiga? Jawapannya kejap lagi Ustaz ya. Kalau anda nak tahu jawapannya, sabar dulu. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap hari pasti kita akan berdepan dengan persoalan. Bagai-bagai persoalan ada di fikiran kita, timbul di fikiran kita. Dan ada juga pertanyaan dalam diri kita sendiri. Jangan risau, segala pencerahan dan jawapannya ada dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan pada pagi ini sangat istimewa, kita dapatkan manfaat perbincangan berkaitan dengan fiqh, iaitu fiqh tanazul. Bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah, Ustaz. Tadi sebelum rehat, saya ada tinggalkan satu soalan. Saya gantung satu soalan lah. Adakah perlu dalam bab tanazul ini kita lantik hakim dan perlu ada saksi dan juga mungkin mereka yang berautoriti untuk melihat fiqh tanazul ini ataupun proses tanazul itu berjalan dengan lancar, Ustaz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada da'i hadari. Satu isu, satu perjalanan kita punya perbincangan kita ni, kalau kita sebut tentang saksi, sebenarnya tak perlu kepada saksi ataupun tak perlu kepada orang tengah pun. Cukup sekadar saya dengan da'i. Sebagai contoh, da'i kata nak bagi saya tag, sebab saya tak ada tag. Contohnya kan, boleh bagi tag tu kat saya, jadi kita dua je. Kita dua je. Persetujuan bersama. Dah cukup dah sebenarnya. Daripada sudut hukumnya dah pun berlaku benda tu. Dan tapi dia kena ingat, sebab asalnya bila kita berkait dengan harta ni ataupun penyerahan ni, dia ada dipanggil muqtadal akad.
Muqtadal akad ni maksudnya ialah saya kena serah barang, dai kena serah hargalah, duit lah kalau itu berlaku dalam jual beli. Tapi persoalannya sekarang ni bila berlaku isu ini, iaitulah penyerahan tu tak berlaku secara jelas. Maksudnya tap dekat saya dah, tapi dai kata mula-mula 500 contohnya, tapi tak payah bayarlah. Tak payah bayarlah, maksud tanazur dah tanazur kepada saya. Jadi di situ dia seolah-olah macam berlawan ataupun berbeza dengan muqtadal akad yang patutnya serah mesti berlaku, sama ada barang, duit kena serah dan pembayaran perlu berlaku. Tapi yang ni tak berlaku. Jadi yang ni yang diperbincangkan oleh para ulama. Jadi di situ dah yang kebiasaannya memerlukan kepada saksi, memerlukan kepada orang tengah. Lebih-lebih lagi dia melibat urusan-urusan harta yang lebih besar. Contohnya wasiat. Wasiat ni dia mesti ada lantikan sepatutnya, ada dia punya apa kita kata dokumen secara jelas dan sebagainya. Wasi maksud siapakah yang menjadi kita panggil orang tengah lah untuk menyerahkan harta itu bila mana kita dah berlaku kematian dan sebagainya. Jadi kalau benda ni lebih baik, lebih elok kalau ada daripada sudut saksi ataupun orang tengah yang boleh menguruskan perkara ini. Sebab dia nanti akan timbul nanti, sebab saya banyak soalan tentang isu harta pusaka dan sebagainya. Dia tanya pada saya, kemudian saya kata saya bukan tak nak jawab, saya boleh jawab. Nanti adik dia pun akan tanya pada ustaz lain. Ustaz lain jawab lain. Yang dia adik dan tengah pun tanya ustaz lain. Lalu sekali ustaz bertemu ustaz. Ustaz bertemu ustaz. Ustaz saya ni bergaduh. Jadi saya kata ada tempatnya, di sini ada peguam lantikan, di sini ada dia punya hukum syarak yang jelas tu, pergilah ke tempat tu. Kan contohnya pejabat pusaka kecil, contohnya amanah raya ataupun tempat-tempat tertentulah yang mana kita boleh ada ruang untuk menguruskan tentang isu wasiat tadi tu. Jadi bagus, elok, cantik kalau benda tu berlaku. Tapi kalau sekadar cakap sekadar RM5, RM10 lah, tak apalah tu kan. Tapi boleh jadi bergaduh juga kan. Cuma kita kata lebih baik kalau ada pihak ketiga. Wallahualam. Itu dia luasnya perbincangan bab tanazul kita ini. Tapi tak apa Ustaz. Sekarang ni ada Haji Harun Yusof di talian ketika ini. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Alhamdulillah baik. Orang Gong Badak Terengganu. Jadi Haji, mungkin ada soalan, silakan. Gini, soalan saya gini. Saya dulu ada buat share lah dengan kawan saya tu, buat garah kereta. Okey. Jadi garah kereta, adik sekarang ni share saya tu dah meninggal. Apabila meninggal tu, jadi anak dia tu dulu duduk dekat rumah saya, kemudian dia pindah. Garah kereta tu ada 4 garah lah. 4 buah kereta. Masih ada sampai sekarang Haji ya? Masa sekarang lah. Okay. Jadi share tu sekarang tu kalau kira tu saya repair semua sekali, habis banyak saya dah dengan arwah tu. Jadi saya nak tanya, boleh ke anak dia bagi kepada orang lain parking dalam garah tu tanpa bagi tahu saya? Itu saya dah jadi satu masalah lah. Pada garah tu. Jadi dia orang pun parking pun macam hak dia lah. Yang mari parking ikut hati dia. Jadi masalah saya dengan hak orang tukar parking tu. Sebab dia tak bagi, anak dia tak bagi tahu saya. Sedangkan dia dah pindah daripada sini. Tak duduk kat sama saya dah. Boleh kata anak dia bagi kepada orang parking dalam garah tu tanpa beritahu saya. Sedangkan ia diusahakan bersama kan? Ya. Baik. Terima kasih Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu satu perkara yang banyak juga berlaku di luar sana. Bukan sekadar bab garaj saja, bab lain banyak juga. Tapi tak apa, kita fokuskan kepada apa yang dilalui oleh Haji Harun ni dulu. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Harun atas satu persoalan berkaitan dengan share. Ni boleh kata share syarikat lah. Kita buka syarikat, kemudian kita buat kita punya kita kata pelaburan kita buat garaj dan sebagainya. Okey. So, yang pertama sekali kita nak kena faham, mengikut majoriti para ulama sama ada Maliki, Syafi'i, Hambali dan juga Hanafi menyatakan bahawa, termasuk mazhab kita lah, mazhab Imam Syafi'i, menyatakan bahawa nisbah keuntungan ataupun nisbah profit yang patut kita dapat itu berdasarkan modal yang kita keluarkan. Katalah contoh kita nak buka garaj macam Haji tadi, kita keluar RM100,000 modal. RM100,000 Haji tadi seolah-olah Haji nak bagi tahu, maksudnya Haji mungkin lebih sikit lah, maksudnya nak repair, nak apa semua kan. Jadi katalah Haji keluar 70% daripada, maksudnya RM70,000 lah. Kemudian da'i ataupun mungkin Haji tadi ataupun orang lain, kawan tu, maksudnya keluar RM30,000. So di sini maksudnya keuntungan yang kita akan dapat nanti adalah 70% itulah daripada sepatutnya yang kita dapat lah. Yang ni pula daripada 30%. Tapi boleh tak untuk sama rata?
Kan untuk sama rata. Dalam pandangan mazhab Imam Malik rahimahullah, seperti yang disebut oleh Imam Dardir dan ulama-ulama yang lain, menyatakan harus dibenarkan untuk sama rata atas tanazul tadi. Atas tanazul. Tetapi isu yang Haji tanya adalah daripada sudut kita kata keizinan, nak parking ke, ataupun contohnya nanti mungkin ada kawan-kawan nak datang ke apa ke. Itulah sebab isu-isu dia kan. Ditanyakan tadi anak kepada sahabatnya dulu, dia yang menyerahkan, dia tanazulkan kepada orang lain tanpa meminta izin kepada Haji. Bagaimana Ustaz? Daripada sudut profit ataupun daripada sudut perbincangan kita sebutkan tadi, pandangan Imam Dardir, pandangan juga daripada Imam Ibn Qudamah juga membahaskan, maksudnya mesti daripada sudut itu ada keizinan, ada Mesti pengetahuan. Mesti kena ada keizinan dan juga pengetahuan daripada pihak yang saling bermusyarakah. Betul. Saling bersyarikat, saling ada share ataupun ada dia punya peruntukan keuangan untuk melabur tu masing-masing. So kena ikut yang tu. Jadi kena minta izin lah. Kena minta izin lah. Jadi di sini kita nampak bahawa sebenarnya di sana ada hak-hak tertentu yang tak jelas akhirnya diberikan. Sebab tu kita sebut tadi, dia mesti ada hak yang jelas, dan kemudian daripada sudut patuh syariahnya ialah mesti ada pengetahuan, semua orang mesti ada izin dan redha untuk sesuatu benda itu berlaku. Sebab kita share. Kalau saya seorang-seorang tak ada masalah. Kan saya letak apa-apa pun tak ada masalah, tapi bila berlaku share ataupun berlaku perkongsian, maka pada waktu tu wajib untuk semua orang tahu, semua partner, semua rakan kongsi tahu apa sebenarnya yang akan berlaku. Apa sebenarnya yang kita nak letak kat situ. Apa sebenarnya yang kita nak cuba bagikan hak ataupun hak parking tadilah maksudnya. Jadi semua tu kena dapat keizinan. Sebab kita tadi berkongsi, bukan kita seorang. Dia bukan main tanazul ikut suka. Bukan. Sebab itu daripada sudut syaratnya kita kata mesti izin dan redha, seperti mana kita sebutkan ciri-ciri tanazul tadi ataupun rukun syaratnya, mesti izin dan redha daripada pemilik-pemilik kalau dia berlaku daripada sudut perkongsian. Kalau seorang-seorang tak ada masalah. Wallahu a'lam. Okey, menjawab soalan Haji Harun tadi, Ustaz. Ada satu soalan ya, ala-ala Ustaz sebut tentang musyarakah tadi. Ada juga soalan yang ditanyakan berkaitan dengan musyarakah dan juga mudarabah. Hana Wanci katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah pelaksanaan fiqh tanazul dalam kontrak berdasarkan musyarakah yang digunakan untuk penerbitan piawaian syariah, terutamanya penggunaan kontrak musyarakah dan mudarabah serta syarat-syaratnya? Mungkin Ustaz boleh bagi perincian lah. Kemudian yang kedua, adakah fiqh tanazul berkaitan keuntungan persendirian dan syarikat serta saham? Adakah wujud tanazul juga kat situ? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Soalan fokus kepada pertama musyarakah, yang kedua mudarabah, kemudian pemilikan perkongsian dan juga saham. Sekali. Okey, pertama sekali kita pergi kepada musyarakah. Musyarakah ni maksudnya kita keluar modal masih sama-sama. Kita nak buat syarikat. Jadi kita share lah. So kita share, kita kongsi, maka sebab tu dia panggil musyarakah. Saling berkongsi. So maksudnya daripada sudut profit, keuntungan dan juga kerugian nanti macam mana? Kalau ikut pandangan majoriti para ulama, termasuklah mazhab Imam Syafi'i, menyatakan share itu berdasarkan berapa persen yang kita bagilah. Persetujuan tu lah. Persetujuan maksudnya profit, keuntungan tu berdasarkan persetujuan. Kalau saya bagi 60%, 60% lah nanti mengikut saya akan modal. dapat. Ikut modal. Katalah untung 100,000, maka saya dapat 60,000 contohnya. Kan itu dia punya konsep asalnya. Tetapi kita nak tanazul. Maksudnya tak apalah, kita bagi sama rata je. Saya lebih sikit pun tak apa. So saya letak contohnya 60,000, ataupun contohlah kita ada 5 orang. So 5 orang ni setiap orang mesti 20,000. So semua letak 20,000, 20,000. Tiba-tiba ada orang kata kita lebih lah, saya bagi 40,000. Tapi dia punya profit, keuntungan nanti kita sama je, tak ada masalah. Dia dah menurunkan hak dia yang sepatutnya dapat tadi kepada rakan-rakan kongsi yang lain. Itu dia panggil dalam musyarakah, yang istilahnya dia panggil sebagai tanazul dalam musyarakah. Tanazul juga. Boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat semua kena tahulah. Semua kena tahu, maksudnya board dia kena tahu, dia punya orang-orang besar dalam syarikat tu kena tahu. Itu daripada satu sudut. Kemudian mudarabah. Mudarabah ni apa dia pula? Itulah. Mudarabah ni ialah tadi kongsi modal apa semua. Mudarabah ni saya tak ada modal. Saya cuma ada kepakaran. Da'i pula ada modal. Jadi da'i tak ada kepakaran. Jom kita share. Kan. So saya share kepakaran, da'i share modal, kita letak dalam satu syarikat. So bila dah berlaku syarikat tu, contohnya patut berapa saya akan dapat? Patutnya saya bagi modal, saya mungkin lebih lah. Kan mungkin saya 60%. Ni tak ada masalah nak bagi 60% ke 30% ke, atas persetujuan di antara mudarib
itulah orang yang letakkan modal dan juga yang akan bukan mengeja tu maksudnya menghabiskan modal tu, maksudnya yang akan menjalankan syarikat itu. Okey. So maksudnya di sini saya tanazul. Saya kata patut saya dapat 60%, tak apalah saya dapat 40% pun okeylah. So yang lebih siapa? Yang lebih tadi yang pakar tadi tu, yang tak ada modal. Jadi boleh, benda ni pun juga boleh berlaku juga atas dasar juga berkait dengan tanazul. Adapun saham, yang tu lebih panjanglah. Tapi kita kata saham ni ada saham biasa, ada saham keutamaan. Itu boleh tengok kat bursa apa semua, ada perbincangan yang lebih panjang. Kalau biasa ni dia macam syarikat. Maksudnya saya ada hak untuk nak lantik pengarah ke, saya ada hak nak tentukan berapa sekian-sekian nak melabur dekat mana. Tapi saham kebiasaan ataupun yang kita panggil saham keutamaan, yang tu biasanya kita nak fokus kepada dividen je kita dapat berapa. Kan dia tak ada ruang nak lantik pengarah ke tak ada ruang. So ada keterbatasan kat situ. Cuma boleh tak berlaku tanazul? Boleh berlaku dalam saham juga. Dalam perkongsian pemilikan khususnya saham boleh berlaku juga tanazul. Ini perbincangan yang panjang. Tapi di perbincangan moden lah yang disebutkan oleh para ulama, Syekh Dr. Wahbah Zuhaidi, kemudian ulama-ulama yang lain. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, sebelum terlepas pandang, saya nak tanyakan soalan ini mewakili para penonton di luar sana lah. Boleh ke dah tanazul tapi tarik balik? Tapi jawapannya kejap lagi, Ustaz. Kalau anda nak tahu apakah perincian daripada Ustaz, boleh ke tarik balik tanazul tu? Sekejap saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Terima kasih para penonton sekalian kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana tontonan dan juga sokongan anda lah kami teguh berdiri di sini memberi manfaat kepada semua penonton. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama dapatkan manfaat berkaitan perbincangan fiqh. Kita fokuskan kepada fiqh tanazul bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah, saya nak mengajak anda semua para penonton sekalian untuk kongsikan siaran langsung kita di laman Facebook yang kami sedang pancarkan ketika ini di Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Kongsikan di laman Facebook anda untuk dapatkan manfaat ataupun berkongsi manfaat kepada orang lain juga, insya-Allah. Baiklah Ustaz, tadi saya ada tinggalkan satu soalan. Katakanlah tanazul ini berlaku, sebagai contohlah kalau nak nampak mudah, kita bagi dalam bab kewangan lah. Seorang individu itu telah tanazulkan sejumlah hartanya kepada seorang individu ini, tapi setelah mungkin seminggu dilihat ini tak boleh jadinya dengan akhlak macam ni, dengan perangai macam ni, tarik baliklah tanazul ni. Boleh ke tidak Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Da'i Hadari, satu persoalan yang sangat baik. Cuma kita tengok daripada sudut siapa. Adakah dia melibatkan ahli keluarga, adakah dia melibatkan orang luar ataupun bagaimana. Okey, cuma saya nak sebut majoriti para ulama yang disebut oleh perbincangan fiqh mazhab Hanbali, Syafi'i dan juga Maliki menyatakan bahawa ada mujawaz, tidak boleh ditarik balik. Beratas ataupun berdasarkan hadis riwayat daripada Saidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang telah ataupun hibah ataupun hadiah, dia sebenarnya hibah hadiah lah kita bagi tu kan, yang mana ditarik balik seperti mana anjing memakan semula muntahnya. Kan maksud anjing tu dia dah muntah, dia makan balik. Kan. Jadi perumpamaan itu kata mazhab Imam Syafi'i, dia satu perumpamaan yang sangat deep, yang sangat dalam. Jadi merujuk kepada benda tu tak boleh. Maka sebab tu saya sebut tadi, tiga para ulama tadi tidak membenarkan untuk tarik balik, khususnya dalam bab berkait dengan harta tadi tu. Maksudnya lebih baik untuk, bukan lebih baiklah, maksudnya tak boleh nak tarik balik. Melainkan dalam hadis riwayat Ibn Abbas juga, hadis sahih, melainkan seorang yang mana dia kepada anak dia, dia ada hubungan silaturahim. Maksudnya bila dia bagi dekat anak dia, tengok tak boleh jadi ni kan. Anak dia ni lain macam, dia nak buat ni kebun apa agaknya kan. Tanam apa ni agaknya kan. Contoh benda pelik-pelik kan. Ataupun jadi, lalang je naik. Lalang je naik kan. Tak ada apa pun, nampak banyak juga pokok tapi pokok tak boleh makan kan. Jadi dia pun rasa tarik balik lah. Maka hukumnya harus. Ini berdasarkan pandangan majoriti para ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i, sebab ada hubungan
maksudnya nanti kamu akan dapat harta pusaka nanti kamu akan dapat, tapi ni bagi dulu nak test. Mungkin pengajaran. Pengajaran mungkin, apa semua kan. ya. Maka di situ dia punya perbincangan. Okey, itu dalam satu isu. Isu hutang. macam Kan? mana pula, Ustaz? Contohnya saya berhutang dengan dai, saya kata tak apalah, halal lah. Halal lah kan. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, mazhab Imam Syafi'i, menyatakan bahawa hutang tak boleh ditarik balik tanazulnya. Sebab apa? Dasar kaedahnya ialah as-saqitu la ya'ud. Maksudnya benda yang telah gugur tak akan datang kembali. Contoh daun tu kan gugur, takkan dia naik balik. Kan maksudnya saya dah gugurkan dah saya punya tuntutan hutang tadi, maka saya nak tuntut, maksudnya tak bayar-bayar tak apa. Tiba-tiba sesak balik, minta balik kan, tak perlu bagi pun. Saya kata saya dulu saya dah kata halal lah, kata contohnya kan, tapi saya sekarang ni saya minta balik lah. Boleh ke tak boleh? Kita kata waktu tu jangan pergi paksa dia apa semua, sebab kaedah fiqh menyebutkan tadi dan pendapat mazhab Imam Syafi'i termasuk Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan tak berlaku tanazu dalam isu tu. Okey, itu isu harta. Isu pemilikan macam mana? Tadi SU kan dah tanazu pada saya dah, lantikan sebagai setiausaha. Jadi saya kata saya nak balik lah jawatan setiausaha. Kenapa? Ustaz, bila bab jawatan ni kita simpan kejap lagi. Mungkin ramai nak tahu macam mana pula dalam tarik balik jawatan ni. Kejap lagi. Sekarang ni ada Kak Yat di talian. Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Kak Yat. Waalaikumsalam Da'i Hadari. Apa khabar kita? Alhamdulillah. Da'i dan Ustaz sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Kak Yat, apa soalan nak ditanyakan berkaitan tanazul ni Kak Yat? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat tak payah sebut kejadian ni di mana lah, tapi tentang isu tanah perkuburan yang telah diwakafkan. Sedangkan si pewakaf telah meninggal dunia dan masih ada tanah kosong. Tanah kuburan tu masih ada tanah kosong yang sesuai dijadikan tapak rumah. Dan sekarang si anak menuntut untuk mendirikan tapak rumah di situlah Ustaz. So apakah pandangan Ustaz? Adakah perlu dilibatkan dengan majlis agama atau sebagaimana? Dan lagi satu soalan tadi, Da'i dah tanya tentang tidak boleh ditarik balik. Dan adakah boleh kita batalkan juga Ustaz? Maksudnya Kak Yat? Maksudnya bila kita dah buat perjanjian tu, kita tiba-tiba kita tak nak terbalik tapi kita nak batalkan semua tu. Baik. Dan lagi satu Ustaz, tadi Ustaz ada sebut tentang hibah. Adakah benda tanazul ni berlibatkan juga dalam isu pajakan? Okey, tanazul dalam bab pajakan. Itu saja soalan Kak Yat ni Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat sempat tanya 3 soalan tu. Yang pertama, tanah perkuburan diwakaf, kemudian anaknya tuntut nak buat rumah katanya. Nak buat 3 tingkat lah mungkinlah kot. Kemudian boleh ke batalkan perjanjian? Dan juga yang terakhir berkaitan dengan ada ke tanazul dalam pajakan dan bagaimana? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Kak Yat ataupun Puan Nur Hayati Ismail. 3 soalan. Nanti saya jawab satu dulu. Nanti kalau saya terlupa Da'i tolong ingatkan. Boleh insya-Allah. Bimbang takut terlupa. Boleh. Okey, so soalan isu berkait dengan kita kata bagaimanakah daripada sudut urusan pertama saya jawab yang pajak dululah. Kan yang pajakan ini sebenarnya nak kena tengok pajakan yang macam mana. Kalau pajakan itu melibatkan tanah, kebun dan sebagainya, satu isu. Ada juga pajak ni adalah pajak yang kita panggil ar-rahnu tu. Kita pajak emas kan. Kita letak, kita ambil 80% daripada nilai emas dan sebagainya, itu pun juga daripada sudut pajakan. Kan. Tapi kalau daripada sudut pajakan, katalah contoh kita dah buat kontrak. Saya dengan Da'i saya ada duit lah. Maksudnya saya ada modal, Da'i pula ada tanah. Jadi saya pun kata dekat Da'i, bolehlah 10 tahun. Saya bagi tanah, bagi pajakan. Maksudnya sebulan mungkin dalam 1,000 ke contohnya saya kena bayar, maksudnya setahun 12,000. Jadi kalau dah 10 tahun darablah sendiri. Jadi jumlah itu semua saya bayar dekat Da'i dan tiba-tiba Da'i kata macam ni pula, tengok kebun hasil dengan hujan dengan apa semua kan, tak berapa nak menjadi tahun ni kan, musangking tak jadi kan, pisang tak jadi contohnya. Da'i kata ambil baliklah 10,000 ni. Kan tak apalah, buatlah modal macam rugilah kan contohnya. Maka waktu tu pun boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. So dari isu pajakan itu tak ada masalah. Ini sebenarnya atas dasar kita sendiri sebagai pemilik nak bagi ataupun tak, dia pilihan. Kan dalam hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dalam Adab Mufrad, kata Nabi SAW, at-tahadu wa tahabu. Kamu bagi hadiah, nanti kamu kali makin sayang. Kamu makin menghormati antara satu sama lain. Kamu tak bagi pun tak ada masalah. Bukan berkewajipan. Kan sebab hak kita memang hak kita dah untuk contohnya tadi jumlah tertentu daripada pajakan. Tapi nak bagi terpulang, itu atas urusan masing-masing. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, isu berkait dengan tanah kubur tadi tu. Kan
Dia isu ini dia lebih sebenarnya, sebab tu saya suka siapa-siapa nak buat wakaf, nak buat wasiat dan sebagainya, dia bukan sekadar dengan mulut. Jangan main mulut lah. Jangan main mulut lah. Sebab benda ni dah banyak sangat isu-isu. Sebab tu 70 bilion harta pusaka tak dituntut tanah. Tanah saja lebih kurang seluas Selangor, seluas Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Yang mana semua itu harta tanah orang Islam. Isu apa? Isunya adalah tak faham daripada sudut harta pusaka ni dia boleh berjalan sendiri. Wakaf ni pun nanti dia berjalan sendiri. Anak-anak jangan tuntut ya, contoh. Tapi anak-anak setengahnya dia nak tuntut balik. Kan dia daripada satu sudutnya saya nak bagi tahu, buat ada hitam putih, senang cerita. So bila dah melibatkan ada peguamnya, biasanya tempat-tempat yang buat ni contohnya dia ada peguam-peguam dah. Dia ada peguam, dia ada dia punya penasihat syariah dan sebagainya. Maka waktu tu kata putus, kata wakaf. So nak buat rumah ke, nak buat apa ke dah tak ada dah. Tapi dengan syarat dia tak boleh lebih pada 1/3 lah kalau wasiat, kalau wakaf dan sebagainya. Itu dia punya perbincangan. Jadi di sini kita nak bagi tahu secara hukum syaraknya maka tak boleh untuk dituntut balik. Tidak boleh. Tak boleh. Maksudnya tak ada tanazul tu nak ambil balik kan? Tak boleh. Daripada sudut tu. Sebab dia dah jelas wakaf. Sebab orang dulu tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton, mana ada nak pen tu pun kadang-kadang payah nak jumpa kan. Kertas lagi nak kena buat, nak kena tulis apa semua. Kadang tu tulis pun tak pandai. Tulis pun tak pandai. Tulis ni ja alif waw ya jawi kan. Contohnya tulis jawi kan. Jadi benda tu memang berlaku dulu, tapi sekarang ni dengan kemodenan, dengan dia punya masyarakat dah celik, masyarakat dan sebagainya, maka mesti ada hitam putih supaya tidak berlaku isu di kemudian hari, isu tuntutan balik dan sebagainya. Sedangkan ayahnya mungkin dapat pahala mengalir lah. Tiba-tiba anaknya tuntut balik kan. Daripada tanah kubur dah jadi 3 tingkat tadi kan. Itu jadi masalah. Boleh sewakan kat orang. Boleh sewakan orang pula kan dan sebagainya. Jadi itu antara benda yang perlu diperhatikan. Okey, kemudian isu yang kedua tadi berkaitan dengan boleh ke kita tengok macam macam-macam masalah je ni kita batalkan je lah perjanjian tanazul ni, boleh ke Ustaz? Okey. So kalau ikut daripada sudut asalnya membatalkan ini, saya sebut ada perbezaan di kalangan para ulama. Kan, tapi majoriti para ulama. Sebab tu sebelum kita tanazul fikir elok-elok. Ni masa depan. Maksudnya sebelum tanazul tu kita kena pertimbangkan banyak perkara lah. Banyak perkara. Daripada sudut nafkah, daripada sudut duit, daripada sudut keuangan kita dan sebagainya. Fikir dulu banyak-banyak. Fikir masak-masak sampai hangus pun tak apa kan. Fikir tu kan. Tak apa, tak ada masalah. Berasak kepala pun tak ada masalah. Sebab ini melibatkan urusan ni, kita nak bagi ni betul-betul nak ikhlas ni. Kita nak bagi ni betul-betul redha. Tiba-tiba kita ada pula isu-isu nak batalkan, tak puas hati dan sebagainya. Maka fikir dulu elok-elok yang paling terbaik, buat keputusan, kemudian barulah kita serahkan. Maksudnya kita dah fikir sampai ke mana? Kita dah fikir, maksudnya nanti kalau tak okey pun kira terus je lah. Kan, ni maksudnya kalau ada masalah nanti orang tu buat masalah dengan kita pun teruskanlah. Fikir kena sampai macam tu. So barulah kita punya tu mudah-mudahan ada keikhlasannya, ada kebaikannya, memberi kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat. Jadi kalau nak kata nak batal tadi, minoriti para ulama seperti mana disebut di kalangan mazhab Imam Abu Hanifah mengharuskan, membenarkan kalau nak batal. Tapi majoriti tak benarkan, sebab tu fikir elok-elok, fikir baik-baik sebelum kita buat tanazul. Wallahu a'lam. Kita tak nak lah pula tengah rapat dengan kawan tu bukan main tanazulnya. Bila dah bergaduh masa muka nak tarik balik semua benda. Tak boleh lah Ustaz ya. Tak boleh. Okey Ustaz, sebelum kita nak raikan soalan penonton kita ataupun sahabat kita di Facebook, sambungan kepada tadi tanazul jawatan tu. Okey. Okey, dalam isu yang para ulama bincang iaitulah tanazul anil haqqi ghairil mal. Tanazul hak berkenaan dengan selain daripada harta. Yang ni memang ada perbincangan dalam fiqh, ada tesis master, tesis PhD yang perbincangan daripada sudut ini. Cuma kita nak sebut secara asasnya kalau dia melibatkan jawatan atas keizinan semula. Atas keizinan semula, contohnya tadi lantikan SU kan. Saya nak baliklah jawatan SU tu. Kan, sebab apa? Saya punya resume tak bercantik. Kan? Jadi saya tak boleh bubuh dah saya punya SU apa-apa tu. Jadi saya nak letak balik tu, nak minta kerja. Nak bagi cukup setahun kan. Jadi saya pun minta. Apa tu da'i kata, okeylah tak apalah kalau macam tu. Tak kira. Saya pun penat juga kan contohnya. Jadi saling suka-mensukalah untuk jawatan tadi, maka yang tu dibenarkan. Yang tu dibenarkan. Ikut pandangan majoriti para ulama, yang selain daripada harta macam jawatan dan sebagainya tadi, maka ia harus dibenarkan untuk menarik semula tanazul itu atas persetujuan dan redha bersama. Kalau tak setuju tak boleh. Ni kenapa duduk tempat saya ni? Saya dah ni SU baru kan contoh. Kan duduk kat pejabat kan contohnya. Yang tu tanpa izin redha dia tak berlaku. Sebab tu izin dan redha pemilikan tadi tu memang serah sempurna dan kemudian daripada sudut hukumnya maka boleh daripada sudut tu. Wallahu alam. Itulah pelik nama dah dicetak dari tampal dah dekat apa nama tu pintu ya. Tiba-tiba bos sebelum ni kata saya nak baliklah jawatan ni. Sudah.
Okey, kita nak tutup di TV3 Ustaz ya. InsyaAllah akan ada banyak lagi persoalan yang kita akan tanyakan dan juga Ustaz juga akan kongsikan banyak lagi berkaitan dengan fiqh tanazul. Jadi insyaAllah tutup dulu di TV3, sambungannya di TV9 selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Minta maaf. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru, kembali bersama dengan anda pada pagi ini. Alhamdulillah kita bicarakan, kita sembang-sembangkan, dapatkan manfaat berkaitan dengan perbincangan topik kita, iaitu fiqh tanazul dalam pengajian fiqh kita pada pagi ini. Dan saya Da'i Hadari masih lagi bersama dengan anda, bersama dengan kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya nak mengajak anda, masih lagi nak mengajak anda untuk tanyakan soalan. Hubungi kami di talian 1-800-88-1677. Macam Haji Harun tadi, Haji Omar tadi, Kak Iyad kita tadi kan. Ataupun anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Baik, fiqh tanazul. Ustaz, saya ada satu soalan ni. Mungkin juga mewakili para penonton di luar sana. Ada dua soalan dalam satu komponen. Baik, bab nikah ataupun bab munakahat. Bila sebut tentang tanazul, adakah seorang isteri, pengantin perempuan ini, tidak menerima hantaran? Adakah ia juga dikenai sebagai tanazul? Yang kedua, menangguhkan ataupun mas kahwin secara hutang, adakah ia juga tanazul? Perincian daripada Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Da'i Hadari. Satu persoalan yang beza sikit dengan soalan-soalan muamalat dan sebagainya. Jadi kita melihat juga isu munakahat sebenarnya memang betul ada isu berkaitan dengan tanazul. Kalau di Malaysia, perbincangan yang lebih besarnya adalah tentang nikah misyar. Misyar ni maksudnya nikah mudah. Kan nikah mudah macam mana? Ataupun dipanggil zawaj misyar, nikah yang dimudahkan. Ini antara yang dipopularkan oleh Syekh Dr. Su Al-Qaradawi ketika mana membincangkan tentang isu nikah misyar. Okey, nikah ni sebenarnya dia gini. Semua sama. Dia ada wali, ada saksi, ada apa itu sebagainya. Rukun semua rukun, semua cukup. Cumanya pengantin perempuan dia boleh jadi sama ada tak perlu kepada mas kahwin. Kan, atau kata tak apa, mas kahwin ni kira sebagai syarat je, nanti bagi je balik kat suami contohnya. Kan, ataupun contohnya lagi hak isu berkaitan dengan nafkah, sepatutnya suami yang tangguh isteri, tapi isteri kata tak apa, kahwin je, saya nak ikut sunnah dan sebagainya, saya ada kerja apa semua, bukan nak belagak kan. Tapi ceritanya ialah dia kata tak apa, saya cari orang biasa pun tak apa. Dia dah level CEO ke kan, manager ke apa, suami tak apa, cari yang biasa-biasa je, kerja-kerja kampung pun tak ada masalah. Abang contohnya duduk rumah je lah jaga anak. Jaga anak kan. Duduk rumah jaga anak contoh, ataupun apa, basuh baju ke apa, tak apa, lepas tu baca majalah contohlah kan, baca Quran ke. Kata sayang bagi gaji. Bagi gaji. Isteri pula bagi gaji. Isteri bagi gaji. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kan ni haruskan atas keredaan dan juga kita kata bukan keizinan, maksudnya isteri reda untuk melakukan perkara itu. Benda ni di perbincangan di majlis agama, mahkamah dan sebagainya ada perbincangan. Cuma adalah satu dua kes yang mana seperti ini, dan ini adalah satu benda yang kita kata berlaku juga sebenarnya pada zaman dahulu pun, dan juga perbincangan fiqh pada zaman sekarang. Jadi benda ni diharuskan. Contohnya juga disebutkan tadi hantaran. So hantaran ni kita kata sebenarnya asalnya bukanlah kepada rukun ataupun apa-apa berkait dengan perkahwinan. Yang sebenarnya adalah mas kahwin. Kalau Selangor 300, kalau Pahang RM22 5 contohnya kan. Itu mas kahwin yang ada, jumlah-jumlah yang ada. Kemudian Da'i tanyakan tadi kalau hutang. Kalau berhutang ataupun sebenarnya suami keluarkan 300, kemudian nanti isteri kata kat suami tak apa, 300 tu kita boleh buat benda lain, boleh beli apa-apa ke contohnya kan, beli mesin basuh ke, ada 300, adalah kot kan. Belilah apa-apa kan. Jadi guna duit 300 tu, maksudnya patutnya hak isteri punya tu, tapi isteri telah pun tanazul.
Kan isteri membenarkan untuk nak belilah apa-apa, beli apa sekarang ni orang yang guna periuk hebat tu apa dia? Itu mahal Ustaz. Apa benda Itu nama tu kan? RM6,000 Saya kan? nama pun tak ingat Jadi nak punya mahalnya kan. Jadi kan tak apa, kata tak apa, kita boleh buat down payment 300 contohnya kan. Jadi yang itu antara benda yang isteri telah penggugurkan hak sepatutnya dia guna, dia hak dia lah. Hak dia lah. Jadi dia pun telah pun gugurkan dan bagi kepada suami gunalah untuk yang baik. Kan jangan beli benda-benda tak elok pula. Jadi waktu tu kita kata itu sebahagian daripada hak tanazul. Termasuklah dalam hutang tadi. Ada tak perbincangan hutang mas kahwin? Ada perbincangan dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tentang isu berhutang mas kahwin. Boleh ke tak berhutang? Jawapannya boleh. Tapi lepas kahwin kena bayar. Kena bayar. Maksudnya sekarang ni ada bertempoh. Jadi adakah ia tanazul? Tanazul lah. Dia tanazul daripada sudut tempoh. Tempoh. So tempoh tu patutnya kena ada pada waktu itulah, waktu akad. Sebab para ulama bincang, mahar ni dia untuk membenarkan persetubuhan antara suami dengan isteri. Sebab tu bayar mahar tu. Ya. Tapi kalau benda tak berlaku, boleh tak berlakunya persetubuhan sedangkan akad apa semua dah ada. Jadi itu perbincangan disebut oleh Imam Ibn Qudamah dan ulama-ulama lain mengharuskan mahar secara hutang. Tapi dengan syarat bayar hutang. Wajib bayar Wallahu hutang. a'lam. Janganlah pula tiba-tiba hilang pula. Lupa hutang mahar tu. Okey Ustaz, satu soalan yang cantik juga daripada Mas Ripah di Facebook kita ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah Ustaz perjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan fiqh tanazul dan adakah ia ada kaitan dengan taraqi dan juga syu'udi? Ini kita masuk dalam bab akidah sikitlah Ustaz ya. Bagaimanakah tanazul sebagai seorang hamba, iaitu perjalanan secara ta'abbud memperhambakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan tanazulnya datang ataupun tiba pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada puan yang bertanya satu persoalan. Dia tak berkait sangat dengan fiqh, dia berkait dalam bidang akidah dan juga tazkiyatun nafs ataupun pembersihan jiwa. So kita nak faham dulu apa itu tanazul, apa itu taraqi dan juga sa'udi. Kan tanazul ni maksudnya adalah turunnya rahmat, bantuan daripada Allah. Tanazul lah, turun lah. Sebab kita baca tanazzalul malaikatu waruh, maksudnya turun dah secara berperingkat-peringkat. Malaikat tu diturun pada malam Lailatul Qadar. Jadi tanazul istilahnya. Kemudian taraqi dan juga sa'idi ni maksudnya pendakian ataupun kita panggil sebagai perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala ini kita gabungkan tu dengan soalan yang kedua tadi. Perjalanan yang mana seorang hamba ialah nak kembali kepada Tuhannya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum kembali tu dia nak muraqabah, nak mendekatkan dirinya kepada Allah dan sebagainya. Maka para ulama telah pun menggariskan antaranya dalam surah Hadid ayat 21 Allah menyatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard ila akhir ayat. Segeralah kamu berlumba-lumba melakukan kebaikan. Yang mana dengan sebab kamu melakukan kebaikan itu, syurga itu seluas langit dan juga bumi. Kamu akan dapat dengan sebab kamu berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Itu yang dipanggil sebagai taraqi tadi. Maksudnya perjalanan kita menuju Allah antaranya melakukan amal ibadah. Kemudian apa lagi? Tak cukup amal ibadah saja. Kita kena istiqamah. Tak cukup istiqamah saja, kita kena ikhlas dan redha. Raditu billahi rabba wa bi islami dina dan sebagainya yang kita ucap, yang kita lafazkan itu. Maka itulah amalan, perbuatan, perjalanan kita menuju Allah yang dipanggil Saudi tadi, masuk mendaki lah. Kan susah payahnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu turunnya tanazul seperti soalan yang disebutkan tadi. Maksudnya bantuan daripada Allah. Macam mana bantuan daripada Allah ni? Allah sebut dalam surah A'raf ayat 96. Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard ila akhir ayat. Allah menyatakan bahawa kalau seorang penduduk itu beriman, penduduk sebuah negeri beriman dan juga mereka bertakwa, maka kami akan bukakan daripada pintu langit dan bumi keberkatan-keberkatan. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ni, maksud beliau ialah keberkatan daripada sudut kamu betul-betul ikut jalan Allah, ikut jalan sunnah Nabi SAW, jaga halal haram dan sebagainya. Maka dengan sebab tu kamu beriman, takwa, maka Allah akan bukakan pertolongan. Maka tanazul, turunlah pertolongan, bantuan, rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sikit berbeza dengan perbincangan fiqh kita pada pagi ni. Wallahu a'lam. Tapi sebenarnya ia ada kaitan juga dalam kehidupan kita Ustaz ya. Sebenarnya pengharapan kita kepada Allah disandarkan segalanya. Baiklah Ustaz, sedikit sebelum kita nak kembali bersama dengan soalan para penonton kita, terutamanya sahabat kita di Facebook.
katakanlah dalam bab tanazul ini juga, adakah ada wujudnya keutamaan? Sebagai contoh, seorang ayah, ini saya ni banyak tengok drama. Jadi kita bagi contoh drama lah. Katalah seorang ayah ni, datuk ni, dia ada syarikat Megah Holding. Macam pernah dengar Ustaz. Jadi katalah beliau nak menyerahkan syarikat ini. Ada dua orang yang beliau sangat sayang. Seorang anak angkat, seorang anak betul. Adakah perlu ada keutamaan tanazul itu perlu diberikan kepada anak sendiri? Bagaimana Ustaz? Adakah ataupun tanazul itu tak dikirakan sesiapa sahaja? Okey. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila kita sebut tentang ini, ceritanya belum meninggal lah. Bukan wasiat ke bukan apa. Ceritanya belum meninggal. Dia seolah-olah kita boleh katakan dalam konteks hibah. Maksudnya hadiah daripada sudut kepemilikan jawatan ataupun kepemilikan share mungkin ataupun saham, perkongsian syarikat dan sebagainya. Jadi daripada sudut keutamaan, di sini kita kata dua-dua tu adalah keutamaan. Kan maksudnya untuk ahli waris pun tidak ada masalah untuk dihibah, sebab hibah ni dia boleh untuk ahli waris dan bukan sahaja untuk ahli waris. Sesiapa saja. Dia berbeza dengan wasiat. Kalau diguna term wasiat tadi, maksudnya memang betul dia bagi kepada anak angkat lah. Tapi salah kalau kata saya wasiatkan untuk anak dia tadi. Sebab dia tak boleh wasiat macam tu. Sebab kerana apa? Kerana nanti syarikat tu, hak pemilikan tu akan dibagi secara harta pusaka. Itu daripada konsep asasnya. Jadi kalau kita kata ia adalah hibah, maka hibah itu merujuk kepada sama ada anak angkat ataupun anak tiri ke ataupun selain daripada tu, tidak jadi masalah. Jadi daripada sudut keutamaan, mana-mana pun boleh. Daripada sudut keutamaan. Tapi kalau daripada sudut kita nak kata daripada sudut pengurusan, maka sebab tu Quran menyebutkan kepada kita tentang inna khaira man istajarta qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik kamu bagi jawatan, serahkan jawatan ataupun bagi pengurusan adalah orang yang kuat daripada sudut fizikalnya, dia punya idea, strateginya, dan juga daripada sudut amanah dia. Jadi timbang tara antara anak angkat je, anak kita tengok anak kita ni masalah sikit ni kan, daripada sudut akaun dia fail, banyak keluar daripada masuk macam tu kan. Tengok anak angkat ni macam bagus. Bagi dia dululah uruskan. Yang tu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah daripada sudut pengurusan. Jadi banyak benda lah nak kena timbang, nak kena tengok, dan dengan sebab itu baru berlaku tanazul, dan dengan sebab itu juga mudah-mudahan memberi kebaikan insya-Allah. Sekejap lagi Ustaz, saya nak minta Ustaz kongsikan mungkin ada kisah tanazul ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai percambahan ilmu kita semua. Boleh Ustaz ya? InsyaAllah. Jadi kepada anda semua, nantikan selepas ini terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Segala persoalan dirungkaikan jawapannya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini Alhamdulillah percambahan ilmu dalam topik fiqah kita fokuskan kepada fiqh tanazul bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baiklah, Ustaz, kita nak teruskan perbincangan kita. Mungkin Ustaz boleh ceritakan antara peristiwa-peristiwa sebaik-baik tanazul daripada sebaik-baik insan, iaitu Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat. Mungkin sebagai pedoman kita Ustaz, silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita ikutkan sebenarnya tanazul yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri dalam, boleh dikatakan dalam semua aspek. Sudut harta, daripada sudut jawatan, daripada sudut ketua dan sebagainya, ada perkara peristiwa yang berlaku. Sebagai contohnya kalau kita tengok dalam peperangan Zatus Salasil. Peperangan Zatus Salasil ni adalah satu peperangan yang Nabi SAW masih hidup. Nabi SAW belum wafat, tetapi Nabi telah tanazulkan, maksudnya Nabi telah beri kepemimpinan ataupun ketua itu kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr Al-As. Abdullah bin Amr Al-As ini Nabi perintahkan untuk jadi ketua dalam peperangan Zatus Salasil. Dan ini merupakan salah satu daripada kepercayaan kalau dalam konteks kita sekarang lah, kan, penyerahan syarikat, penyerahan jawatan, penyerahan apa-apa ni, ataupun bagi orang muda ke mentadbir contohlah. Jadi semua itu merujuk kepada kepercayaan. Semua itu merujuk kepada kita boleh katakan sebagai istilah mudahnya satu
pengalaman yang kita bagi kepada orang-orang yang kita mungkin dah lama, kita bagi orang lain contohnya. Ataupun kita mungkin daripada sudut asasnya, katalah contoh jawatan hatta imam sekalipun. Kan kadang-kadang imam ni dia punya jawatan. Jadi kalau orang-orang muda dia tahu ada orang hafal Quran, tak aku imam. Kan. Tapi kita bagi orang muda naik sekali-sekala. So itu juga sebenarnya tanazul daripada sudut perwakilan. Maksudnya daripada kita berikan peluang. Ya, betul. Kan jadi itu Nabi SAW. Itu daripada sudut kita kata sebagai penyerahan jawatan. Ada juga ada kalanya Nabi SAW penyerahan daripada sudut harta. Kan daripada sudut harta, sebagai contoh dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Unais dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, ketika mana Nabi SAW ada orang bagi, ataupun Sahal bin Sa'id, dalam riwayat daripada Sahal bin Sa'id, ada orang bagi jubah dekat Nabi SAW. Kan? Jadi Nabi SAW pun pakai. Ada sahabat ni, kata Saidina Abdullah bin Unais, sahabat tu tanya, ya wahai Rasulullah, cantik jubah. Kan? Jadi Nabi SAW pun baru dapat, kan, baru pakai, first baru pakai. Dia kata cantik, kemudian Nabi pun bagi dekat dia. Kan? Dia lelaki tu pun dia kata, ada sahabat tak berhati, Saidina Abdullah bin Unais tanya, wahai sahabat, kan, dia tanya, kenapa kamu minta dekat Nabi? Kamu dah tahu Nabi tu kalau bagi tahu macam tu hint lah, kan, kita tahu kan, bagi tahu sikit pun Nabi dah bagilah. Dia kata aku nak buat kain kafan nanti. Nak ambil keberkatan daripada tubuh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat kain kafan. Jadi ini merupakan kaedah cara Nabi tanazul sudut harta, daripada sudut perwakilan, daripada sudut perkahwinan tadi pun, daripada sudut hak-hak sepatutnya. Maka benda ni memang hujahnya sangat kuat, dalilnya, dan ini menjadi pengajaran kepada kita. Kalau kita ada perasaan, ada kelebihan yang Allah bagi kurniakan kepada kita, kita nak buat tanazul sudut harta dan sebagainya, maka ia adalah perkara, ada section peruntukan dalam agama kita yang mana Allah benarkan perkara itu. Wallahu alam. Itu dia. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku menjadi pedoman buat kita Ustazia, terutamanya kisah berkaitan dengan Nabi SAW dalam bab tanazul ini. Baiklah para penonton sekalian, dan juga Ustaz, kita ada satu soalan ini yang berkaitan dengan mungkin bab bisnes. Kita pergi ke arah korporat sedikit. Soalan daripada Al-Shal ni katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksudkan dengan sukuk dan kaitannya dengan tanazul? Apakah persamaan dan perbezaan antara sukuk dan juga bond konvensional? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini sebenarnya sangat detail kalau kita nak bincangkan. Panjang sepatutnya. Betul. Tapi secara ringkasnya kita kata sukuk ni dia bukan sukun. Yang sukun tu buah yang duk goreng tu. Kan tepung goreng kan. Itu buah sukun. Ni sukuk. Sukuk ni ialah kita boleh katakan sebagai satu terbitan, ataupun kita boleh panggil Islamic bond lah. Islamic bond ataupun terbitan. Ceritanya macam ni. Katalah saya dan Da'i tak ada modal. Kemudian ada satu syarikat ni, dia nak buat bisnes besar. Bila nak buat bisnes besar, jadi dia nak terbitkan satu sukuk. Jadi sukuk ni seolah-olah macam surat jaminan. Kan, jadi surat jaminan tu diterbitkan supaya orang boleh melabur. So semua orang boleh melabur dalam tu, dan kemudian ada nisbah keuntungan dia. Jadi daripada sudut asasnya boleh kita katakan Islamic bond, terbitan, satu nota terbitan yang mana dia boleh kata sedap hatilah kita nak melabur tu, kan, sebab ada dia punya jaminan itu. Dan bila terbit itu, maksudnya semua orang boleh melabur, dan sangat luas sebenarnya. Sukuk ni kalau kita tengok di Malaysia 34.7 bilion. Maksudnya Malaysia antara pengeluar sukuk yang terbesar ni pada tahun 2016 saja di dunia. Nak bandingkan negara lain, maksudnya Malaysia buat terbitan, nota terbitan ni dengan projek-projek pembangunan dan sebagainya, maka orang nak melabur, dia sebenarnya satu benda yang bagus. Kan daripada sudut bisnes peringkat dunia ataupun peringkat Malaysia, untuk nak supaya menarik pelabur-pelabur luar daripada luar negara dan sebagainya. Dan yang pastinya, yang betul tepatnya, dia bukan cara konvensional. Cara konvensional ni, dia daripada sudut asasnya, cara konvensional dia berdasarkan obligasi hutang. Itu sukuk yang dipanggil, bukan sukuk lah sebenarnya, bond lah, bond lah kan, yang terbit itu daripada sudut konvensional. Tapi kalau Islamik, dia ada aset dia. Dia ada terbitan aset itu, apa benda yang nak dibuat, dia bukan daripada sudut hutang. Satu. Yang kedua, dia punya kadar faedah itu, dia boleh berubah mengikut dia punya apa maksudnya profit lah, keuntungan tu mengikut dia punya pelaburan yang ada dalam sukuk tu. Tapi kalau konvensional, dia tetap lah, kamu apa pun tetap awal dah. Maksudnya itulah % yang kamu akan dapat.
Dan kemudian juga perbezaannya semestinya dia dipantau daripada sudut syariah kerana biasanya akan terdedah kepada riba. So riba tu maksud daripada sudut pinjaman apa semua itulah, apa-apa yang dikenakan itu, faedah itu, yang itu dibimbangi. Jadi kalau kita nak katakan daripada sudut perbezaan itu banyak perbezaan. Jadi terbitan itu di mana tanazulnya? Kan, jadi kita buat satu ni sukuk terbitan apa semua ni, kita dah invest banyak. Maka waktu tu katalah contohnya di antara penerbit sukuk satu pelabur. So pelabur dengan penerbit sukuk dia pun bagi, maka penerbit sukuk pelabur kata tak apa, saya ambil 8% je. Saya ambil 7% je. Yang penting benda ni jalan dan benda ni mesti ada dan benda ni mesti ada dia punya bisnes. Berlaku perkara itu. Jadi kalau kita nak kata daripada sudut sukuk ni sangat besar dia punya perbincangan dia, tapi kita kata ada hak tanazul. Dia macam musyarakah jugalah. So musyarakah tadi ada share yang kita bagi lebih lah kat orang tertentu kan. Begitulah juga tentang terbitan sukuk. Yang penting patuh syariah halal sukuk, dan dia adalah hebat Malaysia ni. Dia sangat maju dalam bidang ni seperti mana kita sebutkan tadi, 34.7 bilion pada tahun 2016 saja, dan dia antara benda yang sangat maju sekarang ni. Ada orang buat sukuk ni, sukuk mudarabah, sukuk ijarah, ada sukuk ada wakaf. pecahan-pecahannya lagi. Wakaf pun orang buat sukuk. So macam contoh di Singapura, kita nak wakaf ni, orang nak menyumbang, nak melabur, pelabur ni, wakaf ni mana boleh buat untung. Tapi sebenarnya boleh wakaf pelaburan. Buat wakaf pelaburan. Jadi orang sumbang dalam tu, orang invest, dan akhirnya dia akan berikan dana keuntungan, dan dai pun masuk, saya pun masuk. Saya kata bagi lebih sikitlah dekat dai, ataupun dai kata bagi lebih sikitlah kat saya. Itulah berlakunya tanazul dalam banyak aspek perbincangan sukuk yang ada yang diaplikasikan pada zaman sekarang. Wallahu a'lam. Baik, soalan kedua tadi yang bertanyakan, adakah wujud sukuk itu dalam konvensional? Ada. Kalau kita kata dalam konvensional, kita panggil sebagai bond lah, terbitan bond yang ada tu biasanya melibatkan hutang, biasanya ada apa dia punya terbabit dengan riba dan sebagainya. Maka kita kata sebab tu alhamdulillah kerajaan kita sangat prihatin, dan ada sukuk yang mana kita panggil sebagai patuh syariah. Kan, jadi yang ni di Dubai, di Turki pun ada, tapi tak sehebat dan sebesar kita di Malaysia. Alhamdulillah lah tuan-tuan, kita banyak kemajuan daripada sudut ni atas dasar kita nak memajukan negara, dan yang paling penting patuh syariah dan halal. Wallahu a'lam. Itu paling penting, patuh syariah dan juga halal. Baik Ustaz, hari ini kita bincangkan tentang fiqh tanazul. Sebenarnya kalau diikutkan luas topik ini, tanazul itu sendiri bukan berkaitan dengan bab duit ataupun kewangan ataupun harta sahaja, tidak Ustaz. Sebenarnya ia luas. Jadi Ustaz, mungkin sebagai penutup dan juga sebagai pelan tindakan kita selepas ini dalam bab tanazul, sebenarnya ia satu perkara yang sebenarnya ada di sekeliling kita, tapi kita perlu jalankan ia mengikut syarak berpandukan Al-Quran dan juga sunnah. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Isu yang pertama kita nampak benda ni adalah atas dasar kasih sayang, atas dasar pemberian, yang mana kita nakkan perkara ini mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat. Jadi kita buat tanazul ni harta, perwakilan, ataupun apa-apa saja, maka semua tu kita nak mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dah buat tu, kita nak kena jagalah. Kan jangan pula kita ada unsur mengungkit, kita ada unsur yang mana boleh menghancurkan pahala-pahala yang berkaitan dengan apa yang kita telah lakukan. Itu juga satu benda yang besar untuk kita perhatikan. Dan kemudian yang ketiga, kita melihat daripada sudut tanazul ni adalah satu benda yang Allah izinkan kita, Nabi izinkan kita, tapi ada garis panduan. Garis panduan kita sebut tadi patuh syariah, kemudian daripada sudut hak 100% kepemilikan dan juga yang selain. Jadi kita punya tindakan, plan kita buat tanazul dalam apa-apa urusan khususnya berkaitan dengan harta, maka semua tu kita nak dapat keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gugurkan hak kita bagi pada orang lain, dan tidak bukan semata-mata itu untuk kita mengejar pahala di hari akhirat kelak. Bukan atas dasar saya buat tanazul ni sebab apa? Sebab orang lain buat. Saya buat ni sebab apa? Sebab semua orang buat, dan kemudian sebabnya juga adalah nampak hebat contohnya. Tak, itu bukan tujuan kita. Maka tanazul semata-mata untuk mencari pahala di hari akhirat nanti insya-Allah. Sedikit Ustaz, adakah perlu tanazul dalam bab pelan tindakan kita, dan juga perlu ilmu dalam bab tanazul? Ya, benar. Maksudnya kita ada ilmu, kita dah ada sikit pengajian ataupun ilmu kita pagi ni, maka bolehlah untuk kita praktikalkan, amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Insya-Allah. Baiklah, sebagai memurnikan majlis kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh ketuai bacaan doa. Silakan Ustaz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba' walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki kerana sudi bersama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Kita dapatkan manfaat sembang ilmu berkaitan dengan fiqh tanazul dalam bab fiqh kita. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya Da'i Hakim. Kita akan sembang-sembang juga berkaitan dengan sirah, dapatkan manfaat. Kita nak kenal siapakah Abu Tufail Amir ni? Tak apa, jawapannya esok bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Okey? Janji kena terus setia bersama dengan kami. Baiklah, bila kita bicarakan tentang tanazul, kena ingat Nabi SAW pernah bersabda mafhumnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Itulah tanazul yang kita kena pegang sampai akhir hayat. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.